Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dah pukul 9 pagi. Kita akan mulakan sesi pembelajaran kita untuk BQS 551 iaitu Measurement of Construction Work 4. Okey, minta maaf. Untuk kelas 4I. Kelas 4I kelas baru last semester ada tak I? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Jadi kelas ni kelas campur-campur lah ni. Okey, tak apa. Hari ni adalah lecture yang pertama pada minggu yang kedua. Okey, hari ni kita akan tengok demolition works including shoring. Okay, the first syllabus kita. Kalau semester-semester lepas untuk 551 saya mulakan dengan piling works. Tapi kali ni kita mulakan dengan demolition work sebab piling work dalam construction technology semester ni baru belajar. Okay, jadi kita takut dia tak align dengan measurement. Jadi untuk demolition work last semester you dah belajar masa part 3, jadi kita mulakan dengan demolition works lah. Okey. Tapi untuk hari ini oleh kerana minggu lepas saya tak buat online class, jadi untuk hari ini kita akan buat dua benda lah. Okay. Yang pertama adalah kita akan tengok apa syllabus untuk semester ni, okay. Dan juga macam mana dia punya assessment dia, termasuk buku-buku yang reference book yang sepatutnya bukan yang sepatutnya, yang boleh you buat reference kan. Okay, dan yang kedua kita akan masuk straight away kepada demolition work including shoring. Demolition work including shoring ni basically quite straightforward, satu hari je. Jadi you lepas ni you terus boleh buat dia punya assignment. Okay, alright. Kita masuk terus kepada yang pertama, iaitu saya nak buat introduction kepada kita punya syllabus. Okay. Alright, ini adalah buku yang saya buat. Ada ISBN dia kat belakang ni. Ada ISBN dia. Jadi buku ni adalah saya prepare khusus untuk part 4 punya measurement, quantity management in Malaysian construction contract untuk special construction work. Sebab the way saya tengok kita punya syllabus daripada part 1 sampai ke part 5, part 1 lebih kepada basic measurement, iaitu introduction macam mana kita buat measurement. Untuk part 2 lebih kepada architectural work except for plumbing tu. Plumbing tu bila saya makkan syllabus saya nak alih dia kepada part 4. Jadi part 2 tu khususkan untuk architectural work. Part 3 lebih kepada in situ concrete work, tapi ada satu berkenaan dengan IBS. Okay. Lepas tu part 4 adalah special construction work, di mana construction work ni lebih kepada kerja-kerja yang special. Kadang-kadang dalam projek dia dibuat sebagai provisional sum atau PC sum. Okay, sebab tu saya panggil dia sebagai special construction work. Part 5 dia akan belajar external work atau infrastructure work. Okay, jadi itu dia punya pembahagian kategori of measurement pada tiap-tiap semester. Okay, jadi semester ni adalah special construction work. Saya dah bukukan hasil daripada saya ngajar part 4 ni daripada 2002. Jadi saya kumpulkan, saya olahkan kepada yang mana yang lebih senang you fahami. Okay. Tapi yang ini saya tak paksa lah untuk you all beli. Yang ini hard copy.
Tapi dalam Microsoft Teams saya ada bagi you all a booklet, okay? Yang itu booklet tentang measurement, iaitu measurement daripada part 1 sampai part 5 boleh gunakan, dia kuat tick juga buku tu. Okay, tapi untuk part 2, part 3 dengan part 5 dia tak very comprehensive sebab saya tak ngajar. Saya ngajar part 1 dengan part 4 sahaja. Jadi yang itu lebih komprehensif lah dalam buku tu. Jadi you boleh tengok on part 4 dia punya isi kandungan lebih kurang sama. Tinggal lagi yang ini pasal buku ni adalah the latest one. Jadi saya ada buat a bit of amendment. Dan saya akan guna pakai sepanjang semester ni. Saya akan guna pakai buku ni. Okay. Alright. Tak nak go panjang-panjang. Kita tengok on the lecture schedule. Okay, basically apa yang kita belajar semester ni untuk 551 kita akan belajar 5 perkara. Okay, 5 item. Okay, 5 perkara yang kita akan belajar. Yang pertama sekali adalah demolition work. Okay, nama dalam syllabus adalah demolition and alteration works. Tapi kalau saya ajar alteration work, iaitu new work, dia akan jadi lebih banyak lah macam kita belajar balik part 1 sampai part 4. Jadi saya kurangkan, kita cuma akan sentuh demolition work. Tapi kita kena sentuh juga shoring. Walaupun shoring tu temporary works, okay, tapi saya rasa kita kena sentuh juga sebab dia ada dalam SMM. Itu yang pertama. Yang kedua adalah structural steelwork. Structural steelwork juga construction teknologinya you dah belajar semester lepas. Okay, jadi saya masukkan kepada syllabus yang kedua yang kita akan sentuh. Okay, ini adalah dalam banyak-banyak part 4 punya subject measurement. Yang ini yang paling pening kepala sekali. Okay, iaitu structural steelwork. Jadi next week sahaja kita akan sentuh structural steelwork. Pasal hari ni dah habis. Hari ni demolition work akan habis. Dia 1 hari. Dia sekejap je belajar berkenaan dengan demolition work, tapi dia punya kerja dia quite tedious lah. Okay. Structural steelwork very dia complicated sikit sebab apa? Sebab structural steelwork dia menggunakan imajinasi yang tinggi untuk you faham macam mana nak buat measurement dia. Jadi kita oleh kerana last semester dah belajar dia punya construction technology dia punya process of construction dia. Jadi kita akan tengok macam mana structural steelwork tu dalam SMM 2 macam mana dia sentuh. Okay. Lepas tu kita ada basement work. Okay. Basement work basically apa yang kita akan buat adalah kita buat yang on the later stage. Pasal di semester baru you nak belajar berkenaan dengan basement work. Okay. Basement work kita akan tengok kalau you dah belajar dalam construction technology this semester, kita akan go very quite fast lah. Kalau tidak saya kena sentuh sikit dia punya construction technology sikit. Okay, jadi don't worry kalau you dah belajar ke tak belajar, saya still akan sentuh revision untuk construction technology dia sebelum kita buat measurement. Okay, ini yang ketiga. Tetapi kalau nanti bila saya sentuh basement work, dia ada satu lagi syllabus semester ni yang ada kena mengena dengan basement, iaitu piling work untuk interlocking steel sheet piles. Okay, dalam piling work dia ada 3. Okay, piling work yang interlocking steel sheet piles kita akan sentuh dalam basement. Okay, sebab tu kalau tengok kat sini minggu ke-8, jangan tengok minggu-minggu ni dan tengok ni minggu ke-8 is basement and piling work interlocking steel sheet piles. Pasal interlocking steel sheet piles adalah salah satu sub element untuk basement work. Okay, jadi kita dah ada 3 basement work. Yang keempat, kita akan belajar the whole thing of piling work. Kita ada isolated freeform piles, isolated in situ piles dan interlocking steel sheet piles. Ni yang apa yang ada dalam SMM. Okay, itu yang keempat kita akan tengok in detail
macam mana nak buat measurement dia. Okay, in real life pun piling work kebanyakannya dia contract by itself, dia ada specialist contractor. Kadang-kadang kita letak PC sum je kalau dia nak include dalam Mancon punya. Okay, ini very specialist untuk piling work. Dan yang last kali, syllabus yang kelima dalam kita punya measurement adalah underpinning work. Ini adalah underpinning work. Underpinning work saya akan ajar teori sahaja. Okay, pasal saya cakap terus terang, masa kerja 10 tahun saya kerja, tak pernah come across measurement untuk underpinning. Yang lain semua saya pernah lalui, underpinning work sahaja yang saya tak pernah lalui. Tapi dalam SMM ada berkenaan dengan underpinning work dan dalam syllabus ada berkenaan dengan underpinning work. Jadi kita kena go through. Jadi saya akan go through tu. Untuk exam pernah sekali je keluar underpinning work, iaitu dah lama dah, tahun berapa, tu pun lecturer Perak yang keluarkan. Jadi masa tu saya junior, jadi saya ikut je lah. Dia keluarkan tu pun tak the whole underpinning works yang dia testkan, cuma sebahagian kecil sahaja. Right, gitu. Kalau nak ikutkan, quite straightforward jugalah measurement untuk underpinning work ni. Jadi kita akan tengok juga on that. Okay. Berkenaan dengan coursework, kita akan ada 5 coursework. Okay, kita akan 5 coursework. Setiap satu coursework dia dia mengandungi 10% daripada markah final. Okay, jadi 10 kali 5 kita ada 50% untuk coursework. Okay, yang akan saya bagi waktu untuk you tengok you punya carry mark. Okay, jadi coursework 1 adalah berkenaan Coursework 1 adalah berkenaan dengan demolition work. Coursework 2 adalah berkenaan dengan structural steel work. Coursework 3 berkenaan dengan basement, tapi masuk juga interlocking steel sheet piles dalam dia. Coursework 4 berkenaan dengan isolated preform piles dan coursework 5 berkenaan dengan isolated in situ piles. Okay, jadi kita akan tengok on that. Okay. Untuk hari ini kita akan habis demolition work. Okay, kita akan habis demolition work. Jadi you akan straight away buat assignment number 1. Semua assignment number 1, semua coursework ni saya dah letak dalam MS Team. Okay, jadi you tengok you punya dalam channel general, you tengok file. Okay, dalam file tu semua ada kat situ, termasuk assignment. You ambil lah assignment number 1 untuk you buat. Okay, jadi start hari ni you boleh buat coursework number 1. Saya dah berkira-kira dengan kelas kelas 4A semalam. Okay, bahawa saya minta you buat dalam masa 2 minggu. Jadi hari ini 6 hari bulan, pada 22 hari bulan, hari Jumaat 22 hari bulan you kena hantar. Okay, you kena hantar sebelum pukul 12 tengah malam masuk hari Sabtu. Okay, jadi 12 Friday malam tu 22 hari bulan you kena hantar. Okay, ni saya nak cerita pasal coursework. Saya nak minta tolong sesangat, every coursework kena hantar. Okay, last semester ada fail sebab tak hantar coursework. Previous semester pun ada fail sebab tak hantar coursework. Bukan sebab final exam, sebab tak hantar coursework. Okay, jadi yang coursework ni pada saya attitude lah. Okay, yang itu yang saya akan tengok sendirilah. Jadi saya minta tolong hantar coursework kalau dapat tepat pada hari yang saya bagi itu. Okay, maknanya coursework 1 tu pada 22 hari bulan. Tapi kalau you tak sempat hantar pada 22 hari bulan pukul 12 tengah malam tu, still hantar juga. Minta tolong still hantar. Tapi saya tak akan bagi balik lah pada yang dah terlepas. Pada yang hantar pada tepat pada masanya atau sebelumnya, saya akan mark dan saya akan bagi balik kepada you all.
Okay, saya akan bagi balik kepada you all supaya you all boleh tengok kesilapan you all. Memang banyak kesilapan, tetapi you boleh buat balik. Okay, you boleh redo. Okay, boleh redo dan hantar sebelum sebelum peperiksaan untuk measurement lah, sebelum assessment untuk measurement. Okay, atau peperiksaan. Kita tak tahu semester ni ITM nak buat apa, sama ada assessment atau peperiksaan. Okay, jadi whatever it is, sebelum hari itu you boleh buat balik. Okay, dan markahnya saya akan upgrade markah daripada markah yang mula-mula yang you dapat tu. Tapi markah tu tak ada dah dapat 100% kalau betul semua. Okay, jadi tapi still dia akan bertambah markah dia. Okay, right, itu untuk you all buat. Okay, itu untuk coursework. Tiap-tiap coursework saya akan beritahu dia punya tarikh untuk hantar dan you kena hantar. Tapi dia punya timing adalah basically Friday sebelum pukul 12 tengah malam. Itu dia punya penyelenggaraan. Okay, week. Kita ada 14 minggu. Kalau kita tengok, kita ada 14 minggu. Tapi saya akan berjumpa dengan you cuma 11 minggu sahaja. Termasuk minggu ni, 11 minggu. Jadi ada 2 minggu saya, ada 3 minggu saya tak jumpa you all. Iaitu minggu lepas. Okay, minggu lepas saya bagi partikular saja dalam MS Team. Okay, dan apa-apa persoalan dalam WhatsApp group, you boleh bertanya. Okay, yang tu dah selesai. Hari ini kita akan tengok demolition work, the whole demolition work. Lepas tu minggu depan, kalau nak ikutkan minggu depan masih lagi demolition work, tapi saya akan masuk structural work. Okay, jadi sampai ke minggu ke-11. Okay, jadi ada 10 minggu kita akan belajar each and every topic. Okay, kalau nak tengok topik-topik dia, tengok dalam MS Team, tengok dia punya channel. Channel dia ada 10 channel. Ada 10 channel, L01 sampai L10. Itu adalah topik-topik for every week. Okay, jadi minggu ke-12 dan minggu ke-13 saya bagi free kepada you all. Tapi assignment ada lah pada minggu tu, assignment ada kena hantar. Tapi walaupun saya bagi free untuk you all, tapi kalau ada apa-apa persoalan, just tanya saja. Okay, saya ada 24 jam untuk you all bertanya. Okay, don't worry, every week 24 hours you bertanya. Tinggal lagi kalau saya tak jawab dengan cepat, mungkin saya tidur atau saya busy. Okay, itu sahaja mungkinnya. Tapi apa persoalan pun sekalipun, saya akan serba boleh menjawab. Walaupun saya tak tahu jawapan dia, saya akan beritahu tak tahu. Tapi sebelum tu saya akan cari jawapan dia. Okay, don't worry about persoalan. Apa-apa jenis persoalan pun, just tanya saya 24 hours. Don't worry. Tapi kalau saya tak jawab awal tu, you tahulah saya tengah buat apa. Okay. Dan on week 14, kita ada satu kelas untuk revision. Okay, kita ada satu kelas untuk revision. Saya tahu measurement ada 2 kelas, 2 hari kita punya kelas. Tapi kelas online saya cuma pada hari dengan you all cuma pada hari Rabu pagi pukul 9. Itu saja. Mungkin sejam atau sejam lebih-lebih sikit. Okay? Paling lama pun sejam setengah. Previous ni sejam setengah lah. Paling lama yang saya akan go through. Jadi don't worry about yang hari lain. Don't worry about tak ada kelas. Tapi kalau ada persoalan apa-apa, just tanya saya. Don't worry, kita guna platform. Apa juga platform you boleh gunakan. You nak guna WhatsApp ke, you nak gunakan Telegram ke, you nak gunakan Twitter ke, you nak gunakan Facebook ke, you nak gunakan apa lagi, IG ke, okay, atau you nak gunakan email dengan saya ke, don't worry. Okay, you just gunakan semua insya-Allah saya akan layan melaluinya. Tapi you just beritahu saya lah guna apa. Okay, right. Untuk assessment seperti yang saya cakap tadi,
Assessment kita ada dua sahaja. Satu, kita ada sama ada final exam atau final assessment. Depend on nanti UiTM beritahu macam mana. Okay, that is 50%. Okay, lepas tu kita ada coursework. Okay, the all coursework, 5 coursework, jadi 10 each, which is 10 consists of 50%. Okay, untuk final exam kita akan ikut macam last semester punya. Final exam atau final assessment kita akan ikut macam last semester punya. Kita tak ikut macam previous semester punya. Previous daripada last semester. Macam previous daripada last semester, it takes 8 jam untuk buat assessment. Which consists of 2 soalan. Okay, macam paper 1 dengan paper 2. Okay, as if it's paper 1 and paper 2. Last semester kita dah tukar dalam dia punya course information, which is measurement, semua measurement daripada part 1 sampai part 6, measurement cuma ada satu paper. Jadi untuk satu paper kita akan guna pakai 5 jam. Okay, 5 jam mungkin satu soalan sahaja. Okay, soalan daripada 5 topik tu, salah satu daripadanya akan keluar atau 2 daripadanya akan keluar. Pasal kita boleh combine kita punya drawings. Okay, soalan ada satu sahaja. Dibaca soalan betul-betul, dia ada distribution of marks pun dalam tu. Buat dalam masa 5 jam. 5 jam tu sebenarnya 1 jam adalah untuk preliminaries. Okay, you ambil soalan, you check soalan, you cari you punya kertas-kertas ke, sheet untuk dia nak dibuat. Okay, lepas tu kita ada 1 jam yang akhir. 1 jam yang akhir tu adalah untuk you scan, okay, lepas tu you PDF kan dan you hantar. Okay, jadi 1 jam dengan 1 jam ni adalah untuk management dia lah. Okay, untuk management. Test dia exam dia sebenarnya adalah 3 jam. Macam final exam biasalah, 3 jam. Okay, alright, itu yang saya nak beritahu berkenaan dengan assessment. Nanti kalau ada apa-apa persoalan just beritahu saya je apa soalan dia. Okay, lepas tu recommended text. Okay, kalau you nak gunakan buku Cik Mat Dollah, boleh gunakan buku Cik Mat Dollah. Tapi buku Cik Mat Dollah masa part 1 punya tu atau masa diploma you pakai tu, basically untuk part 4 punya tak banyak melainkan piling. Piling adalah yang lain tu saya rasa tak ada dalam buku Cik Mat Dollah tu. Alright, jadi saya tak gunakan dia. Saya akan gunakan buku yang saya telah buat ni. Okay, itu yang itu. Ataupun gunakan booklet yang saya letak dalam tu. Okay, alright, that's about all yang saya nak beritahu untuk the first part, iaitu introduction to the subject. Oh, sebelum daripada tu, selamat datang kepada kelas 4I. Lupa nak beritahu you all, pasal you all campur-campur kan. Ada daripada 3A last semester pun ada juga. Saya ajar law 3A. Adalah kat sini ada seorang 2 orang kot kat sini. Okay, itu pun selamat datang. Okay, daripada kelas-kelas lain pun selamat datang. Saya tak tahu law you belajar dengan siapa. Okay, tapi kesemua tu kawan-kawan saya. Sama ada Encik Is, okay, atau Cik Azli. Itu semua kawan baik saya, 3 orang. Okay, kami orang memang ke mana-mana 3 orang tu. Okay, datang ke 4I, kelas baru. Okay, pasal dia nak kurangkan. Dia nak dalam satu kelas lebih kurang. Actually, maksimum 30 orang dalam satu kelas. Dia nak kurangkan sebab tu dia tambah satu kelas lagi. 4I. Saya pula kena ambil kelas I. Kalau ikutkan kelas I ni, kalau kat sekolah kelas curut, tapi ini you all semua pandai-pandai kan. Okay, alright. Okay, ada apa-apa persoalan sebelum saya teruskan dengan demolition work including shoring? Buat masa ni tak ada Okay, kalau buat masa ni tak ada, tak apa. Okay, kita teruskan sahaja. Okay, kalau ada apa-apa just interrupt me. Okay, kita teruskan. Ni adalah ni saya nanti siap saya nak zoomkan dia. Okay.
Okay, dan saya centerkan dia. Okay, alright. Dalam buku saya, demolition work berada di muka surat chapter 7. Okay, chapter 7. Lepas tu, tapi dalam you punya booklet, kalau you ada booklet dia, kalau you buka booklet dia, dia berada di external work. Okay, chapter berapa untuk external work saya kurang pastilah. You buka lah external work punya. Okay, right. Dalam syllabus, saya nak beritahu dalam syllabus dia panggil demolition and alteration work. Okay, dalam syllabus dia panggil demolition and alteration work. Yang kita keen on adalah demolition work. Ini section C dalam SMM SMM work section C, demolition work. Jadi kita belajar berkenaan dengan demolition work. Untuk alteration work, dia ada banyak maksud dia. Okay, dia ada, kita bolehlah guna pakai perkataan change, alteration to change, replace, conserve, refurbish dan renovation. Kalau you belajar construction technology, perkataan-perkataan replacement, conservation, refurbishment dan renovation ni basically lain daripada apa yang dinyatakan sebagai alteration. Dia ada makna sendiri. Tapi untuk measurement, benda-benda macam ni semua kita boleh lamkan kepada perkataan change. Bila kita change, maknanya kita buang sesuatu, okay? Kita buang, kita demolish sesuatu dan kita add baru. Okay? Kita add new work. Okay? Alright. Jadi dia keluar balik perkataan demolition. Jadi demolition and alteration, ada dalam alteration pun ada demolition. Jadi kita guna pakai demolition. Yang ini yang kita nak belajar. Okay? New work saya tak nak ajar. Kalau saya ajar new work, saya akan ajar 4 semester. Okay? Berkenaan dengan new work. Apa yang you dah belajar daripada part 1, part 2, part 3 dan part 4. Termasuk part 5 nanti kalau you belajar, this all new work. Okay? Alright. Untuk demolition work, kita ada 2 jenis demolition work. Kita ada total demolition atau kita ada part by part demolition. Okay? Untuk total demolition, dia ada satu clause sahaja yang dinyatakan pasal total demolition, iaitu clause C31. Kalau kita tengok gambar raja untuk total demolition, kita guna blasting atau excavator, dia run upkan semua sekali satu bangunan tu, atau dia guna dumbbell, saya panggil ni dumbbell. Okay, dumbbell tu dia akan pecahkan. Okay. Jadi yang ini dia total buang semua bangunan. Bila kita buang semua bangunan, C31 dinyatakan demolishing individual structure. Structure maknanya the whole structure yang ada individually, dia nak buang, kita akan nyatakan sebagai item. Tapi kita kena nyatakan dimension. Kalau dimension tu ada 3 story bangunan, kita nyatakan dia punya panjang, dia punya lebar dan dia punya tinggi the whole bangunan tersebut, dan kita buat sebagai item, unit of measurement. Except, okay, ni kalau individual building dia kena buat, okay, except that clearing site of all structure. Kalau kita nak buang satu site tu, kita nak buang the whole structure yang ada. Kalau ada 3 bangunan atau 3 structure kat situ, kita nak buang the whole thing, kita tak payahlah nak buat individually. Kita just buat as single item. Okay? Jadi kita kena tengok. Jadi total demolition ada 2 perkara kat sini. Sama ada kita nak buang individual structure atau kita nak buang the whole site. Okay? Yang ini jadi satu item je. Senanglah buat demolition work macam tu kan. Satu total demolition, satu site. Jadi untuk test you all, tak sedap lah untuk yang ni. Kita bagi satu drawing, you buat satu item je. Habis kita pasal demolition work. Yang kita nak belajar berkenaan dengan demolition work adalah yang SMM minta. Dia part by part. Okay? Dia part by part, dia basically dia kena tengok. Macam ni dia buang dinding. Okay? Dia buang dinding. Sebahagian daripada dinding, not the whole dinding dia buang. Sebahagian daripada dinding, mungkin dia nak buat opening atau dia nak buat window ke door ke, ataupun dia cabut wall tiles. Okay, dia cabut je wall tiles ke sebahagian daripadanya, dia nak buat counter katakan, ataupun dia buang counter top, okay, counter atau door dengan window.
Maknanya part by part punya demolition work. Dia nak not the whole bangunan. Okay. Alright. Untuk part by part, ada dalam SMM ada 8 perkara. Okay. 8 perkara yang kita kena ikuti. Ni yang saya tulis kat sini. Ada 8 perkara yang kita kena ikuti. Mari kita tengok apa yang ada dalam SMM. Saya section C kalau dalam SMM 2, siapa ada SMM 2 dia boleh buka. Okey, SMM 2 dia di dekat section C, work section C, dia cerita pasal demolition, tapi dalam demolition work tu dia ada cerita pasal shoring. Okey, jadi demolition work including shoring. Okey. Saya analysekan SMM tu, saya bagi kepada 3. Okey, 1 preambles atau preliminary clauses, 2 demolition work, 3 shoring. Okey, untuk untuk preambles atau preliminary clauses, okey, ini ada preliminary clauses macam preliminary sebenarnya perkara-perkara yang pihak kontraktor perlu lakukan sebelum actual demolition work dilakukan. Jadi semua clauses ni kena ada. Preambles adalah perkara-perkara yang pihak kontraktor kena tahu sebelum dia menghargakan item demolition work. Jadi saya buat preambles oblique preliminary sebab dua-dua ni ada dalam clauses yang kita kena nyatakan. Okey. Jadi untuk untuk preliminary clauses dengan preamble clauses, okey, dia ada dekat section C1. Okay, dia nyatakan a general description of work in this section shall be given. Work required to be carried out by specific method shall be described. Yang ini apa yang kita kena lakukan adalah kita kena tanya sama ada arkitek, engineer ataupun klien. Okay, apa spesifik requirement yang you kena ada. Okay, saya bagi contoh lah untuk preliminary clauses. Okay. Untuk buat demolition work, mungkin sebahagian daripada bangunan, floor tu, the whole floor tu, mungkin sebahagian dia sahaja yang dia nak kena buat demolition. Sebelah lagi, klien kata operation dia masih ada. Katalah kelas sebelah masih lagi berjalan, tapi kelas sebelah nak buat demolition work. Jadi bila dia buat demolition work, dia ada habuk, dia ada kebisingan. Jadi kita nakkan habuk dan kebisingan ni supaya tidak transfer kepada sebelah. Jadi kita ada requirement. Okay, bila masa patutnya dia buat demolition work, apa yang langkah-langkah yang perlu dia buat. Yang itu semua kita nyatakan dalam preliminaries. Okey, saya bagi contoh preliminaries yang saya buat bersama dengan kawan saya buat masa ITM kat section 17 saya rasa. Transform daripada kilang kepada apa yang kita panggil classroom. Okey, daripada kilang jadi classroom. Ni ITM punya real life project. Okey, saya dengan Cik Nan dah pencen dah pun baru je pencen. Ini adalah dia punya preliminary clause dia. Okay, preliminary clause atau preamble clause. Saya tulis sebagai note saja, senanglah. Okay, tak adalah nak panjang kita tulis kat situ. Okay, kalau you tengok kat sini ada 24 items. Okay, yang klien bagi untuk dia adhere. Okay, untuk dia turuti. Jadi kita kena nyatakan. Okay, alright. Okay, nampak 24. Saya sampai ni blasting, burning, 23 cutting away, 23 cutting away dan nombor 24 work program dan summary of tender. Yang ini dah actual measurement. Okey, sampai 24. Ini adalah untuk projek tersebut. Okey. Lain projek mungkin lain dia punya tu. Okey. Untuk assignment, okey, untuk assignment dan untuk final assessment, preambles atau preliminary clauses saya tak wajibkan you buat. Okey, untuk assignment, untuk final exam kalau keluar, okey,
kita tak wajibkan untuk you buat. Tapi kalau you nak buat untuk you punya practice, okey, boleh. Okey. Kalau you nak buat 24 pun boleh, tapi buang masa dan buang kertas lah. Okey. Jadi saya suggest mungkin you buat 1, 2 atau 3. Ambil mula-mula, ambil tengah dengan ambil belakang pun tak apa. Just untuk practice this preambles atau preliminary clauses. Tetapi waktu kerja minta tolong SMM2 kena cakap kena ada preamble clause dan you kena tanya arkitek, engineer ataupun klien apa requirement yang perlu kita masukkan dalam preliminaries atau preamble clauses. Okey. Maknanya kerja kena ada, tapi untuk assignment dan untuk assignment dan untuk final exam atau final assessment saya tak required untuk you buat. Okey, ni ada dia punya perkataan, you boleh baca ini untuk projek tersebut. Okey. Baik, kita patah balik kepada yang atas. Okey. Alright. Okay, that's preliminaries atau preamble clause. Yang kedua, kita ada demolition work dan yang ketiga nanti kita tengok onshoring. Kita tengok on demolition work dulu. Okay, dalam demolition work, saya cakap terus terang sekali lagi, ada 8 perkara yang perlu you tahu. Okay, kalau you dah belajar waktu diploma ke, previous ni cara yang lain, yang ini saya nyatakan kenapa 8 perkara ni kena ikut dalam SMM2. Okay, right. Clause C31 hingga C37 termasuk C2 adalah dalam SMM2 adalah kita berkenaan dengan demolition work. Seperti yang saya cakap lagi, there are 8 items to be adhered dalam measurement dia. Yang pertama, dia berada kat C31. Okay, C31 kata measurement to be taken location by location. Okay, measurement to be taken location by location. Kalau kita tengok dalam C1, okay, untuk preamble clause juga dia ada nyatakan the description required to be given under this clause should indicate the scope of the work and where appropriate the progression from location to location followed in the billing item. If it is considered, this will assist tenderer. Okay. Jadi dia kata yang saya italickan ni saya dapat daripada apa tu SMM2 practice manual. You boleh tengok practice manual yang saya sertakan dalam MS Team juga, dalam Microsoft Team tu. You tengok bahagian files. Okay, you tengok kan tu, you boleh download dan you boleh tengok untuk C1 notes dia kata location. Saya merahkan kat sini, saya merahkan location by location. Dalam buku saya hitam putih je. Jadi kalau you nak highlight kalau you dah dapat nanti, kalau you beli, you dapat lagi, you highlightkan juga. Jadikan dia perkataan penting tu. Okay, right. C31 juga dinyatakan pasal location by location. Demolishing individual structure, dia kata individual structure kat sini. Tapi saya lebih pentingkan kepada kita fikir senang on overall. Lagipun kat atas dia ada ceritakan. Alright, jadi dia kata kat sini level or levels to which structure yang nak kena demolish tu kita kena nyatakan. Okay, jadi dia inline dengan apa yang kita panggil location by location. Nak buat payment pun senang nanti. Okay, bila kita dah tahu pasal demolition work, kontraktor akan buat satu bilik kepada yang bilik lain. Okay, jadi kalau ada projek tu ada 3 blok, mula-mula nyatakan blok apa. Yang kedua, level kat mana. Okay, level 1 atau level ground floor atau mezzanine floor atau yang mana satu. Dan juga bilik dia. Okay, bilik apa. Nanti kita tengok contoh saya buat. Okay, bilik-bilik dia juga dia kena. Itu yang pertama, location by location. Yang kedua, the description of each individual item shall include the phrase making good work disturbed. Ni je salah bukan disturb macam Jerman pula.
disturb, okay? Work disturb. Okay? Jadi dalam description tiap-tiap measurement kita kena bagi tahu making good work disturb. Sebab apa? Sebab kita buat part by part. Katalah kita buat dinding tu, kita nak buat square untuk buat apa? Untuk buat tingkap. Okay, 1.2 meters by 1.2 meters of dinding, kita kena pecahkan. Bila kita pecahkan, tak semestinya kita pecahkan betul-betul dapat exactly 1.2 by 1.2. Okay, tapi kontraktor kadang-kadang dia ada cara lah. Mungkin akan ada efek kepada yang left, yang dinding yang left. Jadi kita kena make good. Okay? Jadi every description kita kena ada making good of work disturb. Yang ketiga, every item dalam yang measurement untuk demolition work ni, kita kena beritahu dia punya size atau dia punya dimension, iaitu length, width dengan height kita kena. Okay? Except for tiga perkara, okay? 3 measurement. Yang pertama, finishing, floor finishing, wall finishing, ceiling finishing, external finishing. Finishing satu yang kita tak perlu nak nyatakan dia punya size, dia punya dimension. Yang kedua, covering, roof covering basically. Okay? Roof covering basically kita tak perlu nak nyatakan dia punya size. Okay? Dan yang ketiga, plumbing. Okay? Plumbing kita tak perlu nyatakan dia punya length. Okay? 3 ni sahaja yang kita tak perlu nak nyatakan. Yang lain semua kita perlu nyatakan dia punya size atau dimension. Okay? Yang keempat, item yang kita nak guna balik. Okay? Item yang kita nak guna balik, kita kena nyatakan dalam description carefully for reuse. Okay? Carefully for reuse. Contoh dia, katalah kita nak menggunakan tingkap. Tingkap tu kita bawa turun, tapi kita nak guna balik untuk pasang tempat lain. Okay, mungkin kan? Mungkin klien kata, sayang tingkap ni, kita nak pasang tempat lain. Jadi, apa yang kita kena nyatakan dalam description adalah carefully for reuse. Jadi, kontraktor bila dia jumpa carefully for reuse, dia tahulah dia kena berhati-hati supaya window tu tak pecah. Kalau dia bawa turun, window tu pecah, dia kena ganti pakai duit dia sendirilah. Okay. Right. Yang kelima, description shall describe completely the nature. Okay, contoh dia kalau brickwork, dia kena ada plaster, kita kena includekan plaster, kita kena includekan painting dia. Okay, with plaster and painting. Takkan kita nak buang satu item untuk remove paint, satu item lagi untuk remove plaster, satu item lagi untuk remove brickwork. Jadi 3 brickwork. No, don't worry. Kita buat sekaligus. Okay, nature of work dia kata, description kita boleh buat sekaligus. Okay, macam mana dia dah install kat situ, kita buat sekaligus. Okay, alright, itu yang kelima kata. Untuk yang keenam tadi saya cakap finishing and covering kita tak perlu nyatakan dia punya size dalam description, tapi kita perlu nyatakan dia punya approximate area. Okay, approximate quantities. Okay, kat sini dia tulis indicating the quantity. Okay, indicating the quantity. Jadi yang finishing dan covering kita kena nyatakan, kita bila description buat satu dalam kurungan approximately berapa area dia. Okay, minta tolong perkataan yang diguna pakai adalah approximate area. Approximate maknanya anggaran sahaja, tak tepat pun. Jadi kalau 15.13, okay, kalau you dapat 15.13, you letaklah 15 meter square. Okay, itu yang kita lakukan. Satu lagi, masa you measure, mungkin you measure length kali depth, length kali width, okay, dalam satu room tu, tiba-tiba ada kolom kat tengah-tengah. Tak payah nak deduct kolom yang kat tengah-tengah tu. Just buat approximately sahaja. Okay. Kalau katalah ada recess atau ada curve kat ujung, just ambil the maximum, okay, kalikan. Minta tolong, dia adalah approximate area, jangan ada titik perpuluhan. Kalau you dapat 17.85, kalau you nak letak 18, saya terima. Kalau you letak 15 pun saya terima.
Tapi kalau you letak 18.25 tadi tu, saya tak terima sebab yang itu exact quantity. Kita tak nakkan exact quantity, kita nakkan approximate quantity. Okay? Jadi ikut SMM kata apa. Yang ketujuh, item untuk temporary screen dan temporary roof, okay, kita kena measure sebagai square meters. Semua yang lain kita measure sebagai item. Unit of measurement dalam bahagian unit tu adalah item, melainkan temporary screen dan temporary roof. Okay? Apa dia temporary screen dan temporary roof? Seperti yang saya cerita tadi, dalam satu floor tu, mungkin sebahagian daripadanya ada nak buat demolition work dia, sebahagian daripadanya ada kelas, okay? Ada kelas sedang berjalan, kita tak nak habuk ke apa masuk ke kelas tersebut. Jadi kita kena adakan screen. Screen tu boleh jadi daripada fiber, daripada plastik, daripada kayu, daripada besi dan sebagainya. Tu semua kita kena detailing out kan. Kita measure screen tersebut temporarily, okay, dalam square meters. Sama juga dengan temporary roof, biasanya temporary roof kat luar lah, okay. Jadi kat pedestrian punya walkway, okay. Jadi kita kena letak roof kat atas dia supaya kalau kita buat demolition, benda-benda yang kita demolish tu akan jatuh atas roof tu, tak adalah terkena kepala orang tu benjol kan, nanti kena saman pula, okey, kontraktor dengan klien disebabkan tiada security punya membuat taking care of pedestrian punya orang yang lalu kat situ. Okay, alright. Saya cakap terus terang kalau saya waktu saya kerja dulu, okay, temporary screen dan temporary roof saya tak pernah measure. Okay, yang ini saya dump under preliminaries. Okay, dalam preliminaries ada satu item kita panggil temporary works. Okay, jadi temporary screen dengan temporary roof ni biasanya saya dump dalam tu. Tapi oleh kerana dalam SMM ada dan mungkin firma-firma lain mungkin ada membuatnya, maka saya tak boleh nak tolak, saya kena ngajar juga. Okay, this temporary screen dan temporary roof. Jadi item nombor 7 ada tu. Selain daripada temporary screen dan temporary roof, unit of measurement dia adalah item. Yang ini saja unit of measurement dia adalah square meters. Okay, right. Last kali yang important dia ada kat C2. Okay, C2 dia kata provision shall be made in the bills of quantities of demolition work for credit value. Okay, kita cerita pasal credit value. Okay, siapa-siapa yang pernah dengar masa diploma, siapa yang tak pernah dengar lagi, kita pasal credit value ni. Credit value ni, projek yang kita nak buat demolition tu, existing bangunan tersebut, pada dia punya hak dia adalah hak milik klien punya. Jadi material ke apa semua adalah hak milik klien. Bila klien minta kontraktor untuk demolish certain part, bila kontraktor demolish saja certain part, bahan yang dia demolish tersebut akan menjadi hak milik kontraktor. Okay, services dengan bahan tu. Pasal dalam demolition work kita minta kontraktor demolish dan buang. Okay, demolish dan buang. Okay, kita fair enough, itu yang kita kena tahu. Okay, tetapi bahan-bahan yang dibuang oleh kontraktor ada kalanya ada harga. Okay, harga dia boleh jual kat luar. Bila kontraktor dia jual kat luar, kontraktor untung dua kali. Satu, hasil daripada servis yang dia buang tu, okay, daripada klien,
dan satu lagi hasil yang dia jual. Asalnya benda tu adalah hak milik klien. Jadi mesti partly dia kena beri kepada klien pasal benda tu adalah hak milik klien pada asalnya. Jadi apa yang kita akan buat kat sini adalah kita akan minta kontraktor material yang dia boleh buang, old material yang dia boleh buang, yang dia boleh jual tu, duit tersebut dia tong-tong sama-sama dengan klien. Okey, dia bagi klien sebahagian daripadanya. Jadi dalam kita punya billing kita kena ada berkenaan dengan credit value. Okey, kita ada item credit value. Credit value ni kita boleh buat kat dua tempat. Okey, credit value kita boleh buat kat dua tempat. Satu tempat adalah dekat ni dia punya billing. Satu tempat kita letak kat hujung kat sini. Okey, kita tulis credit value. Okey, jadi ada 6 kolom campur satu kolom credit value. Jadi item-item yang ada harga untuk dijual, kontraktor akan tulis kat sini kredit dia. Okey, tapi saya tak berapa minat cara yang ini sebab very strict. Cara ni very strict pasal kita tak tahu item pada masa tu item apa yang kita boleh jual dan apa item yang kita tak boleh jual. Jadi apa yang saya buat biasanya untuk demolition work saya buat pada kita panggil collection page. Okey, saya tunjukkan collection page. Okay, this is collection page. Bahagian last kali collection page yang saya panggil seluar kepada billing paper. Okay, kita dah buat collection, kita ada subtotal dan kita less credit value. Okay, full credit which that is prepared to allow the item to be cleared away. Maknanya apa-apa harga yang kontraktor boleh, kita tulis less kat sini. Ni harga services of contractor. Okay, dia buang dengan dia buang. Yang mana dia boleh jual, dia masuk kat sini. Jadi kita tolakkan. Jadi yang ini harga kat sini sebenarnya akan dapat kepada klien. Okay, that's credit value. Nama pun kredit, dia kreditkan kepada klien. Okay, jadi total ni total tanpa credit value. Okay, that's the credit value yang kita ada. Okay, jadi saya kena patah balik ke atas. Okay, alright. Okay, that's the 8 item. Okay, that's the 8 item yang kita kena yang basically saya nak ceritakan kepada you all. Okay, jadi you all boleh tengok balik nanti kalau lupa video ni saya rakam. Okay, jadi saya akan masukkan dalam YouTube channel saya dan saya akan bagi link dia kepada you. Dan tengok juga video previous video yang saya buat dengan previous punya kelas. You boleh tengok dan boleh bandingkan. Ada kadang-kadang saya termiss kat sini, kadang-kadang saya termiss yang kat sana. Jadi you boleh tengok antara satu video dengan satu video. So far ada 2 atau 3 video yang berkenaan dengan demolition work ni. Okay, right, you boleh tengok. Yang lain saya tak nak go through pasal yang lain semua saya extract daripada SMM sahaja. Okay, saya nak bagi contoh. Okay, alright. Saya cakap terus terang semester ni apa yang you akan guna pakai dalam you punya measurement untuk demolition work, you akan guna direct billing paper. Okay, kita akan gunakan direct billing paper. Sebab apa? Demolition work, seperti yang saya cakap tadi, semua unit of measurement dia semuanya adalah item. Jadi, what for kita nak gunakan slip sort, lepas tu kita buat billing. Okay, jadi kita buat dua benda yang perkara yang ni. Kalau real life pun, kalau projek, kalau konsultan tu dia tak pakai komputer, dia pakai measurement biasa, dia akan gunakan direct billing. Pasal daripada direct billing ni basically macam billing. Okay, kalau you nak tengok betul-betul direct billing macam billing, dia ada 6 kolom kat sini. Okay, tapi 6, 7, 8, dia ada 8 ekstra kat sini. Okay, sebab kat sebelah sini dia ada
kat tengah-tengah ni adalah dimension column, ni adalah squaring column, dan ni adalah timesing column. Okay, the rest unit, description, unit, quantity, rate, amount. Okay, seperti macam biasa. Okay, ini saya punya description, saya buat pakai dia punya heading dia. Okay, sebelum daripada sini, kalau you nak buat notes, okay, you buat kalau preambles note, buatlah preambles notes ke atas ni. Okay, alright. Kalau you nak tengok kan making good damage, saya letak dekat heading dia, sebab every item kita tahu every item dia kena nyatakan sebagai making good damage. Okay, making good defects pula itu PP, making good damage. Okay, jadi you kena dia. Jadi yang ini you boleh nyatakan. Okay, untuk first page saja. Untuk second page kita dah kurangkan. Okay, provide all required tools continue. Tak payahlah kita nak salin the whole thing. Okay, itu BQ ni. Right. Oh, satu yang saya nak beritahu pakai direct billings tak ada short form. Okay, short form as before described tak ada, as before tak ada. Okay, yang ada short form kalau you nak tulis required REQD tak boleh, semua kena full sentence. Okay, full sentence except for ditto boleh guna, pasal ditto kena dia seperti di atas, jadi itu you boleh guna. Okay, block A, level A ni yang saya cakap kalau ada banyak block, tulis block A, level A, location A. Location adalah bilik lah. Bilik apa. Ni description untuk pull down half brick wall. Okay. Ni cut through. Satu lagi saya nak beritahu item arrangement dalam direct billing mesti macam billing. Okay, itu penting. Nanti you dapatlah saya punya arrow yang ini saya cakap, yang ini item ni dulu, item ni kemudian, jadi saya akan menyatakan dia punya arrangement dia mesti mengikut BQ. BQ kata apa keluar dulu. Macam ni saya dah ikutkan BQ lah. Dia the whole wall dulu, lepas tu cut through, okay, item. Okay, untuk yang ini saya ada calculation untuk dapatkan length kat sini. Yes, grade A 150, grade B 50. Campurkan jadi 2 meter untuk dapatkan kat sini. Jadi kita buatlah waste dia kat dalam ni. Okay, tapi dia punya ni dengan ni item sama. Okay, satu point yang saya nak beritahu kat sini, along this bracket boleh letak item, tetapi item dalam kolom unit mestilah pada kita panggil line yang terakhir dalam sentence tu. Line yang terakhir baru item. Okay, line yang terakhir baru item. Ni prinsipal yang saya nak kena tengok yang saya akan tengok. Okay, sebab saya final exam, final assessment dan juga assignment, apa yang saya akan cek adalah lebih kepada prinsipal. Quantity saya ada range. Kalau besar sangat kuantiti yang you kira daripada kawan you dengan apa, dan daripada saya punya marking scheme, kalau ada kalau within that range saya bagi full mark lah. Tapi kalau outside that range saya akan bulatkan, saya akan calculation macam mana you calculate. Okay, yang penting pada saya macam mana you tunjukkan calculation you, macam mana you letak you punya dimension, macam mana you buat deduction, macam mana you nail kan dia. Okay, kalau ada kesalahan, macam mana ayat description you, that is all principle. Jadi berbalik macam part 1 lah, principle tu yang saya lebih pentingkan. Pasal kalau salah principle ni, basically QS tu adalah negligence. Okay, kita tak nak QS negligence. Ni inserting buang tertinggal T dia kat situ. Okay, lepas tu kat sini masih lagi block A, masih lagi level A, tetapi dah location B. Okay, dah bilik kedua. Okay, jadi remove. Okay, ni door dulu, baru window ikut SMM.
door dulu, baru window, lepas tu sanitary fitting, lepas tu baru furniture. Okay, baru furniture. You tengok dia punya description. Okay, lepas tu yang ini ada yang saya cerita tadi, dia punya finishes. Finishes kita kira area length kali dengan width, kita tulis kat sini. Bukan dalam ni kalau dalam ni kita akan kuantiti dia guna meter square kat sini. Jadi kita nak masih lagi guna item, jadi area dia kita kira area dia dalam width. Okay? Jadi kita kira area dalam width, kita buat tanda pangkah kat sini untuk denotekan dia sebagai times, okay, 3 times 5 kita dapat 15. Katalah dapat 15.17, you kena buat 15 saja, 15 meter square. Jangan ada titik perpuluhan kat sini sebab dia adalah approximately atau approximate area. Okay, item kat situ. Okay, untuk wear temporary screen dan temporary roof, kita kena measure dia sebagai meter square. Sebab tu kita kena measure dia kat sini. Okay, kat bahagian dimension, dia punya squaring dan dia punya timesing kita gunakan, okay, sebagai pengiraan. Okay, baru kita letak meter square 30 kat situ. Okay, lepas tu kita akan gunakan collection. Okay, collection dia. Okay, lepas tu kita ada credit value. Okay, credit value. Lepas tu baru total section nombor 2. Okay, section nombor 2. Okay, 1 minit lebih dah saya ambil. Okay, sebelum kita pergi kepada contoh BQ saya, okay, kita pergi pada shoring. Okay, saya teruskan kepada shoring. Shoring ada, ni teori saja shoring, sebab biasanya shoring saya cakap saya masukkan under temporary works sebab shoring adalah temporary works. Okay, kalau you dah belajar shoring basically ada 3 jenis. Ni racking shore, ni pin shore dengan ni butterfly shore. Ya, kita akan tengok. Dalam SMM, okay, dalam SMM untuk shoring kita kena nyatakan 3 item untuk shoring, iaitu providing and erecting the shoring, maintaining the shoring dan clearing away the shoring. Okay, contoh dalam BQ adalah kat sini, nanti saya tunjuk contoh dalam BQ. Contoh dalam BQ untuk shoring yang ini, okay, raking shore to one brick wall, externally overall size berapa, cutting hole in the structure, pasal kita nak shorekan dia supaya dia lekat betul-betul, kita kena buat hole. Okay, yang ini yang 3 item yang SMM 2 suruh buat. Okay, provide and erect, maintain, clearing away. Jadi item dan item itu dalam. Jadi kalau ada shoring, you nak buat shoring, buat dalam direct billing tu macam ni. Okay, tinggal lagi kat sini ada 3 level. Okay, alright, itu adalah shoring. Okay, dah habis kita pada shoring, sekejap je. Alright, semalam pun terlebih, hari ni pun terlebih. Okay. Alright, okay, shoring dah habis. Alright, maknanya basically apa yang saya nak ceritakan untuk hari ini punya syllabus, iaitu demolition work including shoring tu, saya dah nyatakan. Lepas daripada ni, you akan buat, you ambil, you pergi kepada Microsoft Teams, okay, pergi kepada General, okay, tekan files, under files, you akan tengok ada assignment. Ada 5 assignment kat situ. Pergi kepada assignment number 1. Assignment number 1 adalah untuk demolition work. Try buat that. Okay. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya saya bila-bila masa. Okay. Lepas tu hantar pada 22 bulan pukul 12 tengah malam. Hantar. Buat guna tangan, jangan guna komputer. Okay, tulis tangan, scan, okay, PDF kan, ada satu file. Kalau you nak buat 2-3 file pun saya boleh combine, don't worry. Okay, scan, ada satu file, ada file PDF tu,
lepas tu hantar. Hantar kat saya. You nak guna WhatsApp pun boleh, you nak guna Telegram pun boleh, you nak guna email pun boleh. Okay? Tapi kalau nak email nanti beritahu, tanya saya lah email address saya macam mana. Okay? Alright. Saya cakap betul lah. Hantar saya cuma nak tengok direct billing paper saja. Saya tak nak tengok billing paper. Billing ni saya tak nak. Okay, sebab dah buat direct billing, buat apa nak buat billing kan? Direct billing tu adalah basically adalah billing paper. Saya tunjukkan kat sini sebab description you boleh gunakan untuk kalau you nak gunakan description dia lah. Ini adalah dia punya billing paper, remove apa semua ni you boleh gunakan. Ini kalau you nak buat, you buat. Yang ini tak buat tak apa. Yang ini adalah escape clause untuk QS. Ada QS buat, ada QS tak buat. Okay. Tapi kalau saya buat lah. Okay. Yang ini the last one sebelum kita buat collection page. Okay. Minta tolong collection page buat. Okay. Kena ada credit value kat situ dan kena ada carried to summary kat sini. Yang lain semua to collection to collection. The last one baru carried to summary. Okay, itu sahaja untuk saya ceritakan pada you all untuk hari ini. Okay, sebelum saya berhenti ada apa-apa persoalan. Okay. Kalau tak ada, tak apa. You boleh tanya bila-bila masa sekalipun, personally atau tak. Ataupun you nak tanya minggu depan. Minggu depan kita akan tengok stage structure. Minggu depan pada hari yang sama, waktu yang sama, juga you boleh tanya pasal demolition work kalau you nak tanya. Okay. Sebelum saya berhenti, ada apa-apa persoalan? Buat masa ni. Sir. Ya saya. Nawab. Okay. Boleh ke pakai pen biru atau pen hitam ke kena pakai pen hitam je untuk tu? Untuk edition, untuk buat boleh pakai sama ada pen biru atau pen hitam. Okay, no problem. Tapi untuk deduction saya required kalau boleh guna pen merah. Kalau nak guna pen biru atau pen hitam juga untuk deduction, clearly tulis itu adalah deduction. Boleh? Faham Lepas tu yang credit value tu, nanti dia punya amount tu tulis pen merah ke tak? Sebab amount tak ada, just tulis perkataan tu, kosongkan bahagian amount. Semua tu adalah pen biru atau pen hitam. Okay, thank you sir. Pasal apa tau? Pasal dia dah tulis less kat atas tu. So less tu pun tak kisahlah pen merah, boleh pen biru atau hitam. Pasal bila you tulis less, itu adalah untuk pen biru atau pen hitam. Tapi kalau you tak tulis less, you kena tulis pen merah sebab saya tahu itu adalah untuk deduction. Okay? Tira, okay? Okay, thank you sir. Alright. Yang lain? Try buat dulu try pula. Jangan worry salah. Saya minta tolong sangat buat dulu individually. Okay, untuk you all practice. Jangan takut salah, hantar je sebelum pukul 12 tu, 22 tu, hantar je dan saya akan tanda dan saya akan bagi balik. Don't worry, saya punya sistem daripada tahun 2002 lagi saya ngajar. Saya punya sistem, saya akan bagi balik untuk you buat pembetulan supaya you tahu silap you kat mana. Okay? Kita belajar daripada mistake. Kita akan lebih ingat kalau kita buat, kita ada mistake kat situ. Okay? Don't worry about silap. Yang saya worry adalah tak hantar langsung. Tak hantar langsung tu yang saya worry sebab statistik saya daripada dulu sampai sekarang, tak hantar assignment walaupun satu tu yang jadi yang saya kena jawab masa meeting. Okay, selalunya saya akan bagi fail. Okay, sebab saya lebih penting pada attitude. Okay, berkenaan dengan penghantaran assignment. Boleh Okay, semua saya minta tolong.
Okay, alright. Kalau tak ada apa-apa untuk masa ni, okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada you all kerana menyediakan segala deria yang ada, mendengar ilmu Allah yang Allah amanahkan kepada saya untuk saya sampaikan, yang mana benar itu datang daripada dia. Akan tetapi kalau ada kesilapan, kesalahan, ketidaksampaian daripada pihak saya menyampaikan ilmu Allah itu adalah kelemahan dan kesalahan saya sendiri. Saya nak minta maaf kepada you all. Harap you all maafkan. Semoga kita jumpa insya-Allah minggu depan untuk silibus yang baru, iaitu steel structure. Okay, saya minta tolong next week minta tolong perhatikan betul-betul sebab steel structure ni memang pening kepala sikit. Okay, saya kat office, jadi saya punya barang-barang ada kat office, nanti saya tunjukkan dia punya cara imagination dia. Okay, jadi you all boleh tengok kat situ. Okay, untuk next week. Sebelum tu saya nak ucapkan akhir kata daripada saya adalah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih. Salam. Thank you, sir. Waalaikumsalam, sir. Thank you, sir. Thank you, Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Alright. Sir, Ya, saya. sebelum keluar lah, saya nak tanya pasal assignment sebab saya dah review. Saya dah sekali imbas lah baca dia punya drawing tu. Kalau macam kan ada item pasal removing covering tu. Yes. Dalam assignment ni kata untuk first floor only, jadi saya assume roof removing covering tu tak perlu lah kan? Tak perlu. Dan perlu ke kalau macam apa dia punya mana apa nama kataan tu, dia ada macam untuk recovering, dia ada macam to avoid dust tu. Dia dalam drawing tu mungkin dia tulis canopy. Betul? Canopy. Kalau saya tak tengok into detail drawing tersebut, tapi pada saya untuk temporary works, iaitu temporary screen dengan temporary roof. Okay? Yes. Temporary screen dengan temporary roof tak perlu. Oh, okey. Tak perlu nak measure. Okay? Sebab saya punya style indication tu projek betul tau. Jadi saya punya indication cuma kat certain grid saja kan. Saya punya indication sama saya make sure tak ada kena-mengena dengan temporary roof dan temporary screen. Sebab pada saya temporary roof dan temporary screen adalah saya akan masukkan dalam preliminaries. Itu saya punya pemerhatian lah. Kalau projek yang saya buat semua saya dalam preliminaries. Jadi saya tak buat pun temporary screen, temporary roof. Okay, faham. Jadi just mention pada preliminary tapi untuk demolition work tu tak payah lah masuk. Tak payah. Okay. Preliminary description untuk demolition pun saya tak mention. Dia masuk dalam preliminaries yang besar punya. Okay, faham. Saya punya sistem senang. Any pasal temporary work memang saya dump dekat preliminaries. Okay, even shoring ke apa semua saya dump kat situ. Itu saya punya style. Okay, dan saya bincang dengan bos-bos saya semua kata itu sepatutnya pasal dalam preliminary dah ada temporary works. Buat apa kita nak measure temporary works lagi? Okay. Itu yang bila keluar my SMM 2020 tu salah satu yang saya tengok, that one temporary work yang ada tak lagi kena measure. Jadi saya komen lah on that. Tak tahulah yang latest ni dia ada ke tak. Tak apalah. Kalau ada saya komen lagi. Walaupun kalau macam shoring ni untuk assignment ni internal lah kan? Tak ada lah.
kalau ikutkan drawing kena indicate, arkitek atau engineer dia kena indicate kat mana nak kena show kan. Okey, faham. Kat situ. Okay, Naim Faham. Alright. Yang lain ada lagi? Sir, kalau attendance macam mana, sir? Oh ya, attendant. Attendance. Attendance, don't worry Attendance, the Microsoft Team dia akan generate attendance dia sendiri. Tiap-tiap kali pertemuan dia akan ada attendance. Jadi saya tak perlu nak minta you buat attendance apa. Saya akan klik je daripada Microsoft Teams, dia akan listkan kepada saya. Jadi saya don't worry about attendance. Okay, just hadir je. Alright. Okay. Buat masa ni itu je lah. Itu je lah daripada saya. Kalau ada apa-apa lagi, nanti bila-bila masa just message saya. Don't worry. Okay? Alright, okay. Thank you, sir. Okay. Nisa Balkis, okay? Pasal attendance tadi? Okay, sir. Jelas. Okay. Relax je dengan saya. Asal masuk kelas fahamkan apa yang saya cakap, don't worry about attendance. Saya tak nak student saya semua worry about attendance. Okay, kalau you masuk pun, okay, you masuk, muka you ada atau initial you ada tapi you nak tidur, don't worry. Just tidur. Pasal saya rakam dan saya letak dalam kita punya dalam YouTube channel saya. Jadi you buat bila-bila masa you all boleh tengok untuk buat revision. Okay, jadi saya tak worry about tu. Asal you nak belajar lah. Okay, saya akan faham bila you buat assignment, bila you buat final exam, sama ada you ikut ke tak apa yang saya punya saranan untuk buat measurement ni. Itu baru saya faham, baru saya tahu sama ada you ikuti atau you tak ikuti. Okay, pasal attendance online ni pada saya sama juga dengan kadang-kadang tak attend kan. Pasal anak saya pun buat macam tu juga sekolah dia. Jadi kita fahamlah. Okay. Lagi-lagi pun bulan-bulan puasa awal-awal ni biasanya saya pun kadang-kadang terlepas. Okay. Jadi don't worry. Tapi make sure, saya cakap terus terang make sure bila saya tanda attendance 80% mesti ada. Kalau tidak, you tak boleh buat final exam. Okay, boleh? Okay, ada lagi? Okay, sir. Alright. Thank you, Okay. sir. Alright. Untuk last Boleh. No problem. Untuk kosong ni perlu cover page ke? Yes. Saya lupa nak beritahu. Pada saya cover page very important. Kadang-kadang saya tolak markah untuk cover page saja. Cover page yang memang ada guna yang dalam ni ke? Yang ada kalau you nak guna, you boleh guna atau you boleh create sendiri. Don't worry. Kalau you cakap dalam tu tak cantik, tak payahlah guna kan. Guna create sendiri. Asal ada cover page. Okay. Alright, itu saja. Okay, thank you, sir. Welcome.